perkhidmatan yang ada ni untuk menceritakan kisah dongeng yang berbunyi how to tabulate your result. Dia taklah dongeng sangat, tapi kira for me it's quite important lah, especially if you want to tabulate your result with regard to the statistical analysis that you already perform. There are numbers of way to do it. The best way to do it is how? You ask the other people to do it for you lah. That is the very best thing to do lah. Maksudnya anda buat, keluarkan output tu anda suruh anda punya spouse yang tolong buatkan kan. Faham? Tak faham Macam saya kan, kadang tengok orang rumah tu nak guna komputer tu macam kejong je jari dia. Geram kadang-kadang. Mesin ni lah, lambat lah awak ni. Pergi siap lah, saya siap lah. Lala saya buatkan untuk dia. Kalau tak lambat Okay, so you go to the insert and then you can follow it through lah kalau you boleh try. Go for the table. Ini contoh table untuk kita letak demographic. So ini table 1, variable. And then kita akan biarkan tempat kosong. Kita akan tulis contohnya frekuensi Ini adalah yang contoh kedua. Kemudian kita akan letak percentage. Kemudian tuan-tuan dan puan ingat tak, data kita ada data-data yang dalam bentuk numerical. Data numerical kita seperti age dan working experience, tuan-tuan dan puan boleh juga kaji tentang bagaimanakah mean dan standard deviation bagi data berkenaan. So now we have the first one is gender, betul tak? Kita ada male dengan female. So you can do it by two ways. Ada dua cara. Cara pertama dipanggil sebagai wahai komputer, copy and paste dan tampallah untuk saya. Itu nama yang pertama lah. Nama yang kedua adalah anda akan lihat apa output dan salin semula lah. Dan saya percaya kebanyakan kamu amat meminati yang nombor 1. Iaitu, yang nombor 2 lah. Iaitu, wahai komputer, tolong keluarkan result, saya ingin salin. Macam itulah. Contohnya seperti berikut, lihat. Saya letakkan gender, race, work, dan sebagainya lah. Ini contohlah saya punya kajian yang berkenaan ini. Saya akan letak dan saya akan masukkan dan saya akan tekan butang OK. Saya tekan butang OK ni sebab saya nak cepat saya nak cepat. Dia akan keluar dan inilah yang biasanya dibuat oleh student lah. Okey, ini contoh. Dia akan buat macam ni. Dia akan letak sebelah-sebelah, dia akan tulis male female. Lepas tu dia type lah satu-satu. 7, 31.8. Lagi apa? 15. Lepas tu berapa? 68.2. Ini cara kamu. Kalau cara saya tidak akan membiarkan komputer ini tidak membuat kerja lebih daripada saya. So, apa yang saya akan buat? Saya akan double click. Tengok kalau saya akan buat begini. Saya akan double click from the output. Okay, what I need to do after this? Okay, I'm going to double click the box that I want. Copy. And then paste any spaces down there yang kosong. Tampal as a keep text only. Copy. And then I'm going to paste it accordingly. So, ini adalah, apa ni? Race. Okay. Follow it through lah. Sampai bawah-bawah ni apa semua kan. Tak ada masalah. Sebenarnya benda ni senang nak buat. Provided that you have, you need to use both of your hand. Sometimes saya tengok cara you buat guna komputer ni, you dah lah tak pakai mouse. Lepas tu, you try menggunakan kebijaksanaan you punya mousepad yang memang tak berkualiti macam Mac. So, jahat betul mulut Muhammad ni Jahat betul mulut dia. Tak ada, saya nak cakap kalau anda tak pakai Mac, tak payah heran lah pakai mousepad yang murah-murah tu, tak payah. Pakailah mouse. Cepat sikit. Okay, kalau siapa yang pengguna Mac, saya jumpa ada student guna Mac tapi pakai mouse. Itu kesian. Itu kira tak betul tu. Dia dah lain mazhab tu. Sepatutnya pakai Mac ni tak payah pakai mouse. Sebab dia akan seronok untuk menggentil begitu sahaja. Tengok, saya boleh buat. Sekejap je. Kan? Siap. Betul. Education. Agak-agak berapa lama boleh siap? Sejam ni siap tau. Tak sampai sejam lah. Belagak gila baik Mamat ni. Okey, dah siap. Contoh lah dah siap. Jadi ini adalah contoh untuk mentabulasikan tuan-tuan dan puan-puan punya apa dia? Ini apa dia? Contoh apa tadi? Demographic data ya. So setelah dah siap, ingat ya, format table yang tuan-tuan dan puan hasilkan ini mestilah dibuang garisan-garisan yang tidak dikehendaki. Contohnya seperti berikut. Anda pergi ke tabel, anda pergi ke border, hilangkan semua border yang ada. Okey, highlight dulu table border yang berkenaan, hilangkan semua border dan hanya wujudkan border di atas, di bawah dan di bawah sekali. Seperti yang saya tunjukkan pada layar sekarang. So inilah format penulisan tesis saintifik yang dikehendaki. Faham ya? Okey, contoh yang kedua, table 2 adalah untuk differences. Untuk differences ni pun mudah juga. Tuan-tuan dan puan-puan hanya perlu lakukan seperti berikut ya. Kali ini saya tak analyze the data lah. Saya just tunjuk je sebab saya nak cepat. Kat sini kita ada gender. Contoh male.
Kemudian kita akan ada female. And then tuan-tuan dan perempuan punya differences, sebab itu yang paling bagus kita pakai data yang normal, mean dan standard deviation. And then this one is our statistics, and then followed by the another one is our p-value. So this is for the data yang normal ke tak normal. Ini adalah untuk data yang normal. Okay, ini contoh data yang normal adalah seperti berikut. So you akan dapat value seperti yang dipamerkan sekarang, dan kamu dapatlah value seperti yang ditunjukkan. So biasanya kita akan jadikan ianya sebagai merge, dan ini pun sama, kita akan merge, dan kita akan centerkan kemergingan dia tu. Kita akan center mergekan data-data kita ini seperti yang dipamerkan pada layar sekarang, ya. So kita akan letak begitulah. Okey, jelas? Jelas ya? Next nak buat apa? Hilangkan dia punya tabel. Highlight dulu, lepas tu pergi kat table design, lepas tu pergi kat border, pergi kat no border, pergi border yang atas sekali dan bawah sekali dan bawah sekali dan atas sekali. Okey, selesai. Okey, done Senang kan? Senang ke, susah ke, ataupun tak apa, ni nanti saya bagi. Ni nanti contoh saya bagi. Ke saya dah bagi semalam? Oh, ada. Ada yang saya dah bagi semalam, nanti anda boleh ambil. So, if the data is not normal, then you have to present also your data based on this kind of table juga. Tapi kita pergi pada table 3, differences untuk data yang tidak normal. Tidak normal Untuk tidak normal ni, tuan-tuan dan perempuan akan menggunakan sedikit trik seperti berikutlah. Basically, lebih kurang sama. Cuma data tak normal ni dia lain sikit arrangement dia, kerana tuan-tuan dan perempuan bukan lagi menceritakan mean, sebaliknya median. Dan median ini bukan sahaja menceritakan IQR, tetapi menceritakan 25th percentile dan 75th percentile. Followed by the another one which is we call it as a statistics, and then the another column will be your p-values. Okay, boleh bayang apa yang saya buat ni? Nanti tuan-tuan dan perempuan tengoklah macam mana nak buat. Contohnya saya telah berikan di dalam table new update. Saya just nak tunjuk je mekanik penggunaan dan kaedah pembuatannya. Ini contoh data demografik, ini contoh data yang normal, ini contoh data yang tidak normal. Boleh bayang Okay, ini contoh correlation sama ada R ataupun RS, dan ini adalah contoh membuat table untuk association. Berkaitan antara klinik, hospital dan institut, ataupun tuan-tuan buat tadi adalah apa? Anxiety low dengan high, followed by the risky dan juga not risky. So yang ini saya dah bagi. Nanti tuan-tuan puan tengoklah. Kalau tuan-tuan dan puan rasa tak sure, tuan-tuan puan boleh tekan butang yang berkenaan, boleh tekan butang table design dan arahkan komputer untuk memberikan border tu. Memberikan border. Oh, macam ni cara dia. Lepas tu baru anda menghilangkan border dia. Okey, itu cara nak belajarlah dalam bab yang ini Paling senang copy paste lah. Tu paling senang lah tu. Copy paste. Khalas. Paling senang tu paling senang dalam dunia. Okey, itu sahaja.